tahu apa itu perayaan Vaisakhi? Perayaan Vaisakhi merupakan perayaan yang diraihkan oleh penganut agama Sikh. Penganut Sikh akan menyambut perayaan ini pada tanggal 14 April. Perayaan ini disambut sebagai tanda memperingati penubuhan Khalsa, iaitu masyarakat Sikh yang disucikan dan dibentuk semula. Penganut agama Sikh mempercayai kepada 5K, iaitu Ks, rambut tidak dipotong, Kara, gelang besi, Kanga, sikat, Kilipan, pisau seperti sabit, dan Kachera, iaitu seluar pendek seperti cawan. Pengasas utama agama Sikh ini ialah Guru Nanak Dev Ji pada sekitar tahun 1469 hingga 1539. Slogan atau perkataan yang terkenal adalah tidak ada Hindu dan tidak ada Islam kerana semua dilahirkan sama tanpa perbezaan, kebencian dan permusuhan agama. Selepas Guru Nanak meninggal dunia, terdapat 9 guru yang meneruskan tugasnya. Kesemua guru ini mengajar tentang ketaatan, pelayanan, pengorbanan diri dan kebajikan penganutnya. Vaisakhi merupakan salah satu perayaan yang utama dalam kalender Sikh. Perayaan ini merupakan perayaan pada musim menuai di wilayah Punjab sebagai bentuk kesyukuran mereka kepada Tuhan. Sambutan perayaan Vaisakhi. Kaum Sikh akan berkumpul beramai-ramai semasa sambutan perayaan Vaisakhi. Mereka berkumpul untuk mendapatkan restu daripada guru-guru mereka. Kemudian, mereka akan melawat Gurdwara, iaitu kuil, dan mengadakan perarakan yang meriah di sekitar bandar. Bendera suci Nishan Sahib yang berada di kuil akan ditukar kepada yang baru, manakala sebilangan penganut agama Sikh akan bergotong royong menyediakan juadah di kuil untuk dihidangkan kepada orang ramai. Mereka mempercayai bahawa sesiapa yang bertugas pada hari tersebut akan mendapat rahmat daripada Tuhan. Semasa sambutan perayaan Vaisakhi, mereka juga akan membawa bunga dan membuat persembahan pergi ke kuil sebelum waktu subuh. Assalamualaikum semua, saya Rushda Ashiki binti Muhammad Maskudin ingin berkongsi kepada anda satu resepi mudah makanan perayaan Vaisakhi iaitu chapati yang akan didemonstrasikan oleh ayah saya. Selamat menonton! Bahan-bahan yang diperlukan ialah tepung gandum atau tepung atar, serbuk penaik, minyak masak, garam dan air panas. Masukkan 2 cawan tepung yang telah diayak. Selepas itu, campurkan garam 1 sudu kecil. Seterusnya, masukkan 1 sudu kecil serbuk penaik. Tambahkan air panas ke dalam adunan sedikit demi sedikit. Masukkan sedikit minyak masak supaya adunan mudah untuk digaul. Selepas itu, ulit tepung sehingga menjadi adunan yang sempurna. Bahagikan adunan kepada beberapa ketul supaya dapat kepingan chapati yang banyak. Letakkan adunan dalam bekas dan tutup selama 15 minit sehingga adunan menjadi kembang. Selepas 15 minit, adunan sudah boleh dicanai. Ambil sedikit minyak masak lalu letakkan di atas permukaan adunan supaya tidak melekat di penggolik. Letakkan adunan chapati yang telah dicanai atas kuali yang telah panas. Sedia untuk dihidang dan selamat menjamu selera. Baiklah, seterusnya saya akan menerangkan dan menunjukkan langkah asas yang terdapat dalam tarian Bara. Dalam tarian Bhangra ini, terdapat 4 pergerakan asas yang perlu dilakukan. Yang pertama adalah single damal, yang kedua adalah punjab, yang ketiga adalah chafa dan yang keempat adalah damal snaps. Jom kita mulakan.
Baiklah, kita mulakan dengan langkah pertama iaitu single damal. Dalam langkah ini anda perlu mengangkat satu kaki dahulu, mengangkat satu kaki kanan, di mana posisi kaki ini mestilah 45 darjah keluar. Tidak boleh, lutut ini tidak boleh menghadap ke hadapan, tetapi perlu 45 darjah keluar. Pastikan jari kaki menghadap ke atas, menghala ke atas. Jari kaki menghala ke atas dan kita cuba 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Baiklah, pergerakan kaki ini juga perlu diiringi dengan pergerakan tangan, di mana terdapat banyak pergerakan tangan yang boleh dilakukan, tapi dalam langkah ini kita pilih untuk mencantumkan jari telunjuk dan juga ibu jari, kemudian letak di atas dan angkat bahu. Pergerakan bahu ini selari dengan kaki. Sekiranya bahu diangkat, kaki juga diangkat. Okey. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Teruskan lagi dengan langkah kedua iaitu punjab. Di mana langkah ini anda perlu mengangkat kaki dan silangkan dia. Okey, saya tunjukkan contoh. Mula-mula kita perlu buka kaki seluas bahu. Kemudian angkat kaki kanan setinggi yang boleh. Kemudian bawa ke tengah, silangkan dan turun. Angkat semula, patah balik cara yang sama. Okey. Sebelah, angkat ke tengah, silang, turun. Patah balik, cara yang sama. Okey, turun. Angkat tengah, silang, turun. Patah balik, cara yang sama. Okey. Okey. Kiraan bagi pergerakan ini adalah seperti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey, pergerakan tangan bagi langkah ini kebiasaannya kita perlu angkat tangan. Bila tangan diangkat, kaki juga diangkat. Okey, angkat, turun. Angkat, turun. Angkat, turun. Angkat, turun. Angkat, turun. Kita teruskan lagi dengan langkah ketiga iaitu cafa. Cafa ni terbagi kepada dua iaitu single cafa dan juga double cafa. Perbezaan dia adalah pada tangan, gerakan tangan. Pergerakan kaki adalah sama. Pergerakan kaki adalah begini. Okey, angkat kaki ke belakang. Angkat kaki ke belakang dan ke hadapan. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Okey. Bagi pergerakan tangan untuk single cafa adalah begini. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Okey, kita buat gabungkan pergerakan tangan dan kaki untuk single cafa. Angkat kaki kanan diangkat, tangan kanan kat bawah, tangan kiri di atas. Okey, mula-mula genggam tangan, bawa ke belakang, kemudian apabila kaki digerakkan ke hadapan, tangan pun digerakkan ke hadapan dan dibuka. Okey, 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Pastikan tangan dan gerakan kaki adalah serentak. Okey, kita buat single cafa dahulu. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Okey, kemudian double cafa yang berbeza adalah tangan dia, di mana double cafa adalah 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Pergerakan kaki adalah sama, kita buat 1, 2, 1, 2. Okey, kita buat kiraan 8. Okey, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kita dah sampai ke penghujungnya iaitu langkah keempat, langkah yang terakhir, damal snap, di mana pergerakan kaki anda perlu membuka kaki seluas bahu dahulu, kemudian membuat pergerakan kaki kanan, kaki kiri, kaki kanan ke belakang, kaki kiri ke belakang, angkat. Okey, pergerakan tangan pula adalah seperti ini.
gaya untuk memetik jari. Apabila kaki kanan diangkat, tangan kanan berada di paras bahu dan tangan kiri berada di atas. Bila kaki kiri diangkat, tangan berubah dan seterusnya. Okey, kita buat 8 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey, setakat ini sahaja pergerakan asas yang boleh kita pelajari dalam tarian Bhangra. Semoga bermanfaat dan selamat mencuba. Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Hari ini saya akan berkongsi 5 gaya pemakaian dupatta. Jom kita lihat. Gaya 1. Untuk gaya pertama, letakkan dupatta secara melintang di atas kepala. Pastikan panjang kedua-dua belah dupatta adalah sama. Kemudian, pinkan dupatta di atas kepala supaya dupatta tidak bergerak. Betulkan kedua-dua belah dupatta sehingga kelihatan kemas. Gaya 2. Bagi gaya kedua pula, letakkan bahagian bercorak pada dupatta di atas. Seterusnya, letakkan di atas bahu dan pinkannya. Ulang langkah yang sama untuk bahagian sebelah lain dupatta. Inilah gaya dupatta yang kedua. Gaya 3. Lipatkan suku dupatta secara berlapis-lapis. Letak di atas bahu dan pinkannya. Kemaskan bahagian tengah dupatta sambil meletakkan sebelah lagi di atas bahu yang lain. Jangan lupa pinkannya. Seperti yang boleh dilihat, hanya satu tangan diperlukan untuk menggayakan style dupatta ini. Gaya 4. Letakkan dupatta di belakang badan dan balut belakang anda dengan dupatta tersebut. Pastikan kedua-dua belah sama panjang. Pinkan dupatta di kedua-dua belah bahu. Kemaskan dupatta di kedua-dua bahagian dan anda sudah siap untuk pergi beraya. Gaya 5. Lipatkan dupatta sehingga saiz menjadi sebesar sejengkal. Letak dupatta yang dilipat di bahagian leher. Kemaskan dengan pin di kedua-dua belah leher. Gaya yang terakhir ini sudah pun siap. Itulah 5 gaya dupatta yang boleh dicuba. Semoga bermanfaat untuk semua. Perayaan Vaisakhi mempunyai keunikannya yang tersendiri. Penganut agama Sikh menunjukkan budaya yang baik seperti bergotong royong semasa membuat persiapan sambutan perayaan. Oleh itu, budaya kaum Sikh ini mestilah diketengahkan agar kekal relevan sebagai satu unsur keunikan buat negara Malaysia.